Okey, Assalamualaikum. Untuk kelas kita 9 Mei 2022, cikgu nak awak tengoklah sepatutnya semalam kan. Kelasnya iaitu cikgu akan masuk kepada masih lagi faktor dan gandaan bab 2, faktor dan gandaan. Kita masih lagi pada faktor. Okey, hari ini cikgu akan masuk kepada faktor sepunya. Sebelum ni kita dah tengok faktor dan juga faktor perdana. Okey. Jadi sebelum cikgu masuk kepada faktor sepunya, cikgu nak imbas kembali pelajaran lepas. Kita ada beberapa benda yang kita kena ingatlah sebelum nak masuk kepada faktor sepunya sebab dia saling berkait. Okey, kalau tengok sini ada 4. Okey, yang awak kena faham apa maksud dia daripada kenyataan ni lah, daripada nombor perdana, faktor perdana dan juga pemfaktoran perdana. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama iaitu nombor perdana. Sebelum ni cikgu pun ada ulang, jadi awak boleh tengok video yang lepas. Nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia boleh bahagi dengan kalau nombor 1 boleh bahagi dengan 3 dia boleh bahagi dengan 1 dan juga boleh bahagi dengan dirinya sendiri saja. Jadi kalau dia bahagi dengan 2, kita akan dapat perpuluhan, dan 3 bahagi 3 dia boleh bahagi tepat dengan dirinya sendiri. Okey, faktor. Kalau faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, faktor ni bila dia bagi suatu nombor itu nombor yang bulat, dan bila dibahagikan nombor itu dapat tepat. Okey. Sebelum ni pun cikgu dah ada bagi tahu dalam video sebelum ni. Yang ni awak boleh tengok. Faktor perdana ni dia melibatkan dua benda lah, faktor perdana. Okey, kalau perdana kita back to nombor perdana. Faktor pun bila kita dah faktorkan, kita akan tengok kepada nombor perdana yang terdapat dalam suatu nombor yang dia minta kita senaraikan. Okey, untuk pemfaktoran perdana, suatu nombor ni boleh diungkapkan dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab. Okey, ni fokus ni awak highlight ni, hasil darab faktor perdananya. Dan kita boleh guna dua kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang dan juga pokok faktor. Okey, kalau pembahagian berulang bentuk dia yang macam ni. Okey. Kita kira-kira dan kita akan dapatlah. Okey, kalau pokok faktor ni bentuk dia yang cikgu ada bagi tahu sebelum ni. Okey. Next, kita akan masuk kepada faktor sepunya. Okey, jadi apa yang awak faham dengan sepunya? Okey, kalau sepunya ni lebih kurang juga dengan sama. Okey. Jadi faktor yang mana bila dia minta kita senaraikan faktor tu bagi suatu nombor, kita akan tengok yang mana mempunyai nombor yang sama. Okey. Untuk supaya awak lagi nampak, kita tengok kepada soalan lah. Okey. Contoh pertama, dia minta kita tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan juga 36. Bila minta kita tentukan, kita just boleh bahagikan lah, nak tengok sama ada kita dapat tepat atau tidak. Okey, yang ni first kali 24 bahagi dengan 6. Okey, akan dapat berapa? Okey, cuba kira 36 bahagi dengan 6. Okey, dapat tepat ke tak? Kalau cikgu kira guna kalkulator sini, yang ni dapat 4, yang ni dapat 6. Jadi kita boleh katakan yang 6 ni ialah faktor sepunya bagi berapa? 24 dan juga dan 36. Alright. Okey, mudah je kan? Okey, yang ni faham. Kita tengok kepada contoh 1B. Ni dia minta kita tengok sama ada 4 ni
faktor sepunya bagi 30, 40 atau 6 dan 60. Okey, sini kita buat cara yang sama lah. 30 kena, okey, kita senaraikan dulu. 30, 40, 60. Kalau awak nak guna cara yang cikgu ajar sebelum ni pun boleh juga. Yang bahagi-bagikan, lepas tu tengok 4 ni ada tak dalam setiap merupakan faktor dalam setiap nombor yang diberi ni ke atau tak. Ya, tapi cara nak mudah adalah kita bahagikan 4 bahagi 4 bahagi 4. Okey, sini bila 30 bahagi 4, kita akan dapat 7 bagi 2. Okey, 7.2 lah atau 7.2. Okey, 40 bagi 4 kita dapat 10. Okey, kita dapat tepat. 60 bahagi 4, 15. Alright. Jadi bila tengok kat sini ada satu ni lah yang tak tepat. Jadi kita boleh katakan 4 ni bukanlah 4 bukan apa? Bukan faktor sepunya bagi nombor 30, 40 dan 60. Okey, next kita tengok kepada soalan 1, contoh 1C. Sini dia bagi 4 nombor. Macam biasa, cara yang sama, 16 kita senaraikan yang dia suruh kita tengok tu. 4, 8, 3, 2. Okey, nak bahagi dengan berapa? Okey, sini dia suruh kita tengok 8 kan. Jadi kita bagi dengan 8 lah. Okay, bagi 8, bagi 8, bagi 8, bagi 8. Sama dengan, okey, kira dengan kalkulator dapat berapa? 16 bagi 8. Okey, 8, 16 sifir 8 dapat 2 lah. 30 bagi 8, 4. 48 bagi 8, 6. 72 bagi 8 akan dapat 9. Alright, kalau tengok sini walaupun nombor dia banyak, dia bagi dan kita dapat bahagi dengan tepat, maksudnya kita boleh katakan 8 ni ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita dah settle dah macam mana nak tentukan sama ada suatu nombor yang diberi itu merupakan faktor sepunya bagi suatu nombor yang dia minta kita cari tu. Cikgu nak minta awak buat latih diri ni lah. Yang ni homework. Homework ni buat latih diri 2.1C, soalan nombor 1, A, B, C, D, E, F. Okey, sebelum tu cikgu tunjuk dah dulu contoh untuk macam mana nak jawab soalan 1A. Okey, sini dia minta kita tentukan. Okey, cara yang samalah dengan yang atas. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Okey, dalam tanda kurung ni ada 3 nombor lah kalau untuk tengok pada 1A ni. Jadi macam biasa kita bahagikan 12, 24, 42. Okey, 12 nak bagi dengan berapa? Bagi dengan 6 lah. Jangan tengok soalan lain pula. Bagi dengan 6, bagi 6. Okey, sini bila 12 bagi 6 kita akan dapat 12 dapat 2 lah. Okey, sifar 6 kan? Okey, 24 bagi 6 dapat 4. Okey, 42 bagi 6 dapat 7. Okey, jadi kita boleh katakan 6 ni 6 ialah faktor sepunya bagi berapa? Faktor sepunya 12, 24 dan 42. Okey, jadi cikgu nak minta lah awak buat soalan 1B, C, D, E dan F. Okey, seterusnya tengok kepada contoh 2. Okey, contoh 2 ni dia minta kita senaraikan. Okey, tadi tentukan. Yang ni kita minta senaraikan semua. Okey,
Okey, dia nak minta kita senarai semua faktor sepunya. Faktor yang sama bagi 20, 24, 56 dan juga 64. Kita senaraikan dulu. 20, 44, 56, satu lagi 64. Okey, sini cara dia, kita guna cara yang sebab kita minta senaraikan semualah. Kita senaraikan dulu. Okey, 20 bila bahagi dengan okey, 20 bahagi dengan 1 akan dapat 20. Okey. 20 bahagi dengan 2 akan dapat 10. 20 bahagi 3 dapat tak? Okey, cuba buat. Okey, kita dapat ada baki, ada perpuluhan. Jadi kita tak ambil. Okey, 20 bahagi 4. 20 bahagi 4 dapat 5. 4 dapat 5. Okey, jadi seterusnya tu memang inilah jawapan yang kita akan dapat berulang balik. 4, 5, 10, 20. Okey, next kita tengok faktor bagi 44. Okey, 44 bahagi 1 akan dapat 44 lah. Okey. 44 bahagi 2 akan dapat 22. Okey. 44 bahagi 3 dapat tak? Okey, tak dapat. 44 bahagi 4. Okey. Kita jangan tak payah ambil dah kalau tak dapat tu. 44 bahagi 4 akan dapat 11. 44 bahagi 5. Okey, 44 bahagi 5 tak dapat juga. Seterusnya 44 bahagi 6 tak dapat. 44 bahagi 7 pun sampailah cikgu rasanya 8, 9, 10 dah tak dapat lah. Okey, so kita tengok pula untuk nombor 56. Bila 56 bahagi 1 akan dapat 56. Okey, 56 bahagi 2 dapat 28. Okey, 56 bahagi 3. Okey, tak dapat. Tak payahlah tulis. 56 bahagi 4, 14. Okey, 56 bahagi 5. Tak boleh. 56 bahagi, cubalah buat dulu. 56 bahagi 5. Tak boleh. Okey, 57 bahagi 56 bahagi 7 dapat 8. Okey, 56 bahagi 7 kita dapat 8. Okey, jadi kita boleh katakan faktor bagi 56 ni lah. Senaraikan kan. Untuk 64, 64 bahagi 1 akan dapat 64. Okey, 64 bahagi 2 akan dapat 32. Okey, 64 bahagi 3 tak boleh. 64 bahagi 4 dapat 16. 4 bahagi 4 dapat 16. 64 bahagi 5 tak boleh. 64 bahagi 6. Okay, 64 bahagi 7. 64 bahagi 8. Okey, 64 bahagi 8 dapat 8. Okey, jadi kita ambil ni je lah nombor dia. Okey, dah settle, dah senaraikan. Sekarang ni kita nak tengok faktor sepunya. Faktor yang sama bagi nombor yang dia minta kita cari ni. Jadi cuba kita tengok satu-satulah. Sini soalan nombor ada 1. Okey. Ada 2. Ada 4. Okey, yang lain ada lagi sama tak? Tak kan? Okey, yang ni tak sama. Yang ni kalau okey tak sama. Yang ni 8 ada 2 ni je untuk nombor 5, 6 dengan 4 je. Okey, jadi kita boleh katakan faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Okey.
Seterusnya tengok kepada latih diri. Yang ni pun homework yang macam tadi awak buat juga tu. Lepas tu buat juga ni. Okey. Okey, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, sebelum next class awak siapkanlah yang ni. Supaya awak faham betul-betul. Okay, sebab kita akan masuk lagi kepada faktor sepunya terbesar. Okay, yang ni cikgu tolonglah. Untuk yang soalan 2A ni, cikgu tunjuk contoh cara yang sama dengan yang tadi. Okay, dia minta kita senaraikan semua faktor sepunya bagi yang berikut. Okay, 12 dan juga 30. Okay, 12 bila bahagi dengan 1 akan dapat 12. Okay, 12 bahagi 2 akan dapat 6. Okey, 3 dapat 12 bahagi 3 akan dapat 4. Okey. Okey. 12 bahagi 5 tak dapat kan? 12. Okey, dah settle dah yang ni. Okey, sekarang kita tengok pula faktor untuk 30. 30 bahagi 1 akan dapat 30. 30 bahagi 2 akan dapat 15. 30 bahagi 3 akan dapat 10. Okey. 30 bahagi 4 tak dapat. 30 bahagi 5 6. Bagi 5 6. Okey, 6. 30 bahagi 7 tak dapat lah. 30 bahagi 8 pun tak dapat. 9 pun tak dapat. So sini kita boleh tengok ada, sekejap 6, 10, 15, 30. 6, 10, 15, 30. Okey, jadi dia minta kita faktor sepunya, faktor yang sama bagi dua nombor ni. Jadi kita senaraikanlah. 1 ada, 2, 3, 4 tak ada, 5, 6. Okey, jadi kita boleh katakan faktor sepunya bagi faktor sepunya bagi 12 dan 30 ialah 1, 2, 3 dan 6. Okey, cuba buat untuk soalan B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti esok kita bincang. Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.